لا يتنين ما صلى الله عليه وسلم إن لا أول بسم الله الرحمن الرحيم مشهد من الأمر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد kita lanjut surat kita dulu masuk pada buku surat SS. Baik. Kalau di sini ada yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, hal dzalika min alamatin yu'rafu biha. Ya Rasulullah, apa yang seperti itu ada tandanya sampai dapat dikenal tanda-tanda itu. Maka jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, at-tadafi an dzalil wurud wal inabatu ila dzalil wurud wal istidad lil maut qabla nuzulil maut. Ada tandanya, yaitu menjauhkan diri dari negeri palsu yang dunia dan kembali kepada negeri yang abadi, serta bersiap sedia untuk menghadapi untuk mati sebelum datangnya ajal manusia. Jadi ini merupakan tanda-tanda di mana orang yang apabila Allah Subhanahu wa taala menerangkan hatinya kepada Islam. Apa masyaallah sallallahu alaihi Islam bahwa ala nurin min rabbi. Apakah kamu melihat bahawa mereka yang diterangkan hati, diterangkan hatinya itu, maka mereka mendapat cahaya. Dan ada ayat yang mengatakan majidillahu bi khairan yufaqihu fihi. Barang siapa yang Allah Taala menghendaki dia baik kebaikan, maka yufaqihu fihi. Allah Taala memberi dia ini fakir, iaitu faham tentang agama. Begitu juga disebut dalam ayat lain ini, majidillahu ayah dia yashurah sadrahu bil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Barang siapa yang Tuhan nakkan jadi mendapat hidayah, maka Allah Taala akan terangkan hatinya. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis samai. Barang siapa yang Tuhan nak sesatkan dia, maka Tuhan akan jadikan dia ini seumpama dia mendaki, naik ke langit. Bagaimana keadaan dia? Tak dapat. Dan kalau kita naik ke langit, masuk ke kawasan atau vacuum yang keluar dari atmosfera, tak ada oksigen, maka di sana kita perlu pada oksigen. Jadi Tuhan sebut ka'annama yas'adu fis samai. Orang yang Tuhan sesatkan ini, dia sebaliknya, dia masuk di dalam surau, dia rasa macam apa? Bukan seperti ikan di dalam air, tetapi seperti burung di dalam air. Dia terbang dan bebas dia nak keluar. Dia rasa tak jatuh. Orang yang masuk dalam surau, tempat-tempat ilmu, dia rasa, kalau dia rasa selesa, dia rasa senang, dia rasa suka. Walaupun dia nak tidur, dia boleh tidur dengan lainnya, tapi dia suka. Maka orang ini seumpama ikan yang di dalam air, iaitu dia mendapat hidayah Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala tak mau bagi, dia rasa tercipta ada di dalam air. Dia mendaki ke langit, jadi sesak-sesak. Macam kita naik ke gunung, kita lalu dan sebagainya, ataupun Everest, kita akan sebelum kita sampai ke kemuncak yang 8,848 meter ketinggiannya itu, mudah ingat. Sebab ini ada di kumpulan LSL, saya kuranglah. Kenapa dia? Masjid Wan, Masjid Completed. Itu dia pakai nombor 8848. Jadi saya cari kenapa dia pakai nombor 8848. Rupanya itu ketinggian Everest. Apa itu 848 meter. Jadi dia nak jadi besar, paling tinggi sekali. Itu memang dia dapat. Jadi macam-macam. Orang-orang muda saya ingat orang insurans, macam-macam dia. Kadang-kadang dia menggunakan nombor. Umpama dulu masa saya buat insurans, saya jadi manager insurans di Hong Kong. Ada grup Cina, tunai tulis. Tentu kalau jumpa grup tunai tulis ada main 3 orang. 3 pakai pos. Agent itu. Kalau pulau ada CEO,
Dulu tu pakai lagi. Dia suruh pakai 2928. Siapa dia tanya? Sebab bos dia tu bernama potensial. Tunai duit hanya makin lama makin kaya. Saya pada nombor semua pakai 2928. Dan dia orang kaya tu 3 orang ni semua pakai beli rumah banglo semua 1 juta lebih. 2 duduk di Embassy di Melawati. 1 semi, 1 setengah juta. Orang lagi banglo 3 juta. Yang seorang lagi beli yang semi yang siap freeway 1.2 million. Pakai kereta Porsche pakai. Porsche ada ya. Porsche hanya kereta tu. Jadi apa nak kita tadi? Upaya mendaki. Mendaki ke langit orang yang besar. Maka di sini sahabat bertanya kepada Nabi, apa tanda-tanda orang yang sebelumnya apa masalah Allah Subhanahu Islam dan fahu ala nuri rabbi yang dalam surah apa ni sebelumnya menyatakan apa itu surah Al-Zumar ayat 22. Orang yang mendapat Allah Ta'ala terang tanda-tandanya kepada Islam, mereka inilah yang mendapat cahaya. Yang mana sambungan surah Al-Zumar 22 ni sambungan. Fawailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Ulaika fi dhalalin mubin. Celaka besar ataupun masuk neraka kawin. Mereka yang keras hati daripada berzikir kepada Allah Ta'ala. Jadi dikaitkan orang yang mendapat keterangan Allah Ta'ala buka pintu hatinya kepada Allah Ta'ala untuk mengenal Allah Ta'ala, maka mereka ini akan melakukan iaitu zikrullah, mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam setiap keadaan, setiap ketika. Dalam surah sama ada dia sebelum saya lepas sembahyang ataupun ketika sembahyang. Dalam surah An-Nisa Allah Ta'ala menyebut bahawa فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Lebih kurang dengan surah Al-Imran ayat 191. Yaitu ulul albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Cuma bedanya iaitu junubikum iaitu junubihim. Fa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqtana hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Dua-dua ayat ini menyatakan bahawa selepas kamu menyelesaikan sembahyang, maka hendaklah kamu berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak salah kalau kita habis sembahyang kita diri. Kita bertasbih, bertahmid, bertahlil dan sebagainya. Sebab Quran menyuruh kita berzikir mengingati Allah selepas sembahyang. Sebelum saya kita nak zikir, begitu juga di surah Al-A'la. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Ingatlah Tuhan kamu, kemudian fa shalla, fa itu jika kita berjalan Arab, dia memberi maksud summa. Fa maka, tapi terjemahan dia summa iaitu kemudian. Wa dzakara asma rabbih, kamu mengingati Allah, fa shalla, kemudian kamu dirikan sembahyang. Maka para ulama mengatakan paling kurang ketika kita nak sembahyang itu kita kena berdiri, hadirkan hati mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebaliknya sebelum kita bangun bila qamat itu kita sudah menghadirkan hati. Ingat, daripada rumah lagi kita datang untuk sembahyang ataupun kita daripada jabat kita ambil wuduk, kita datang di sini hadir hati bahawa kita ini nak pergi sembahyang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita ambil wuduk dengan baik, jangan sampai membazir. Dan jangan buka air sekuat-kuatnya, buka pelan-pelan. Kalau dah tutup supaya tidak membazir. Sebab Nabi larang orang yang membazir dalam mengambil wuduk. Hatta Nabi kata walaupun kafinah jari, walaupun kau berada dalam air sungai yang mengalir sekalipun. Ini tata tertib. Sebelum kita berjalan, orang yang mengambil wuduk dengan baik di rumah, kemudian dia berjalan ke surau atau masjid untuk dia sembahyang. Tiba-tiba dia sampai di masjid, orang habis sembahyang, orang bagi salam, dan dia terus masuk dan dia sembahyang. Kalau ada orang yang berikut, kalau tidak dia sembahyang orang, maka dia mendapat pahala sama macam dia berjamaah. Jadi kenapa kita mesti berlari? Kita kejar orang kan, berlari gitu. Sampai kita masuk dalam tengah-tengah. Allahu Akbar. Itu tak ada khusyuk. Sebab inilah sembahyang yang nak khusyuk. Jadi ini beza kita kata perbezaan orang alim dengan orang jahil. Sehingga Nabi mengatakan berlaku satu peristiwa di mana syaitan laknatullah datang ke masjid Nabi nak menggoda orang yang sedang sembahyang. Ketika itu ada seorang lagi laki-laki yang sedang tidur di sebelah orang sembahyang. Lalu bila Nabi datang, Nabi tengok syaitan. Nabi tersebut, "Tan, buat apa?" Jawabannya itu dia kata, "Oh, Nabi, Assalamualaikum." Dia tidak orang salah saya tengok buat Assalamualaikum. Nabi tak jawab salam. Dia kata, Nabi tak jawab salam. Doktor? Nabi kata, "Tak, aku jawab salam kau doktor." Mana Nabi tak jawab salam syaitan. Itu kalau kita tahu,
Kalau kita tahu syaitan yang jawab lah. Tapi kalau kawan kita berjalan jangan pula tengok ada syaitan dia. Jangan pula gitu. Jawab dulu, salam dulu. Kalau dia memang suruh kita buat tak baik, barulah syaitan berupa manusia. Jadi jawab salam dulu. Jadi Nabi tak jawab salam syaitan, lalu Nabi tanya, apa kawan? Jawab syaitan, saya sedang melihat orang sudah sayang. Lalu Nabi tanya, dalam 40 soalan yang syaitan wajib jawab. Dan kerana Israel, satu ketika dia pegang takut syaitan, dia kata, syaitan, kau mesti jawab 40 soalan daripada Muhammad. Wajib jawab dengan betul, dengan terang. Kalau tak betul, kalau kau tipu, kau segera akan dicampur ke dalam neraka jahanam. Kata syaitan, okey. Soalan 27 Nabi tanya dia, bagaimana kamu menggoda umat-umatku ketika mereka semayang? Lalu jawab syaitan, aku akan datang dalam berbagai arah. Ikut lubang telinga, lubang hidung, mulut, mata, hati. Semua akan termasuk dan aku akan cuba menjadikan manusia yang sedang semayang ini lalai. Nampak tu kadang-kadang bila dia tengok atas, nampak sini. Nanti, jadi berapa juta ke kebuat. Kali semua tengok ayatnya. Masih baik aku kerja sini. Aku dapat surat cantik. Assalamualaikum. Nampak pula tulisan. Kok ni, kok apa ni? Kok tulis tu, kok dewan tu, kok nasah ni. Sama. Itu orang yang lalai. Jadi syaitan dia sebut. Di saat mata kita tengok, syaitan akan masuk dan menggoda kita. Mulut kita dalam menyebut pun, kadang-kadang kita baca terlalu kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Betul. Orang sebelum Allah. Nah, itu semua tertipu. Kata Imam Ghazali, inilah ahli kaidah atau ahli qurra yang membaca dalam semuanya tertipu dengan syaitan, maka dia terlalu menjaga makhluk hurufnya. Nak keluar sedikit-sedikit, bergetar. Allah, walau, kita tengok mulut. Lepas tu ulama kata, wailul maut, tak mati. Walau, orang sebelah kata berapa kali, orang sebelah pula jadi jalan, strategi. Ini semua keadaan-keadaan yang mana bila kita tidak belajar dengan betul, maka kita buat ibadah, tapi ibadah itu rosak. Akhirnya kita dapat pahala sedikit kata Nabi. Ada yang dapat 1/10, 3/10, ada dapat tolong. Maka bila sama kita tadi, lalu Nabi, kenapa kau tak masuk? Menggoda. Jawab syaitan, ada orang yang sedang tidur tu. Orang tidur tu orang alim. Jadi aku duduk di sini. Kalau aku masuk, goda yang jahilnya semayang ni, nanti kan yang jahil ni berubah menjadi alim pula. Kerana si alim itu ada, nanti dia akan bangun, dia sedar dan dia akan ajar si jahil ni. Jadi daripada si jahil ni tahu, dia. Jadi Nabi kata kau takut pada yang alim daripada yang jahil. Yang alim lebih aku takut walaupun dia tidur. Yang jahil tu semayang tak ada apa. Itu jawab syaitan. Lalu Nabi mulakan satu hadis. Naumul alim khairun min salatil jahil. Tidur orang alim lebih baik daripada semayang orang jahil. Jadi anak-anak kita kata kita dah rajin semayang, maka belajarlah kita tentang semayang supaya semayang kita tidak jadi sia-sia. Kalau tidak membaca kita sampai hitam dah hilang, tapi tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Membaca. Jadi lebih baik kita belajar bagaimana cara takbir. Kalau kita nak letak tangan, bagaimana? Kalau kita nak angkat tangan, setakat mana yang kita boleh. Ini kalau kita tengok takbir macam-macam dah. Ada Allah. Wah, ini kata tidak. Belajar dulu 3. Masuk tinggi. Ada yang goyang-goyang, belajar menari. Allahu Akbar. Dia belajar. Baru dia pergi ke dada atau ke perut dia. Jadi belum apa-apa, baca dah semayang. Lebih pergerakan 3 kali, baca semayang. Jadi tangan ni 2, dia hanyum 2, 4, 6, 8. Baca. Jadi kalau kat takbir, Allahu Akbar terus. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayah dan Hidayah, bila kita takbir, tangan kita serentak dengan telinga. Jadi kita angkat tangan dulu, kemudian baru kita Allahu Akbar. Bukan daripada bawah usul macam saya ni kapal laut. Kadang-kadang tempat tu panjang lebar. Asal tak gana. Sebab dia tidak belajar bagaimana cara niat yang betul. Otak taruh sekali itu saja yang perlu ada dalam niat. Ketika dengan tak. Tapi dia rangkum habis. Dia jadi translator. Usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku semayang fardhu zuhur 4 rakaat. Aku makmum tunai kerana Allah Ta'ala. Tak panjang tu. Itu jadi Allahu Akbar.
Yang mana fardu zuhur. Tak payah sebut 4 rakaat, tak ada sebab fardu dah ada. Kalau tak ada sebut fardu, dia sebut 4 rakaat. Sengaja aku semayang, semayang apa? Zuhur. Apa rakaat? 4. Jika ni dia aku masuk macam Allahu Akbar. Lepas tu aku makmum tunai kerana salat. Lepas dapat, baik itu nanti dia dua tempat dia berhenti. Ketika kata Allahu Akbar, dia berhenti sekejap. Habiskan mana yang belum habis. Iaitu yang ketika A dapat mesti ada aku semayang zuhur 4 rakaat. Tunai makmum kerana salat itu lepas tak apa. Ada semua pendapat kata awal-awal lagi semua jalan aku kerana Allah Ta'ala. Jadi pergi Allahu Akbar. Ini kena baca perbahasan, tapi tidak ada pula sama kita. Dan itu niat. Dan anak kata Imam Ghazali, setelah kita letak tangan di sini, kita Allahu Akbar, terus turun. Tangan kiri letak kat pusat. Tangan kanan pegang pergelangan tangan kiri. Kalau kita sempit, maka tangan kiri kita bawa ke badan kita. Tapi kalau tak sempit, boleh. Bukan tak kat dada. Kat dada ni ada orang lelaki macam orang perempuan. Mana tu kan? Paling kebelah. Gitu je. Lepas tak kat sini. Tuan-tuan, ini ada satu kumpulan, dia suruh letak kat dada kan? Ya, betul juga. Tapi mesti lurus. Tapi kalau dia Allah kat sini, tangan turun ke bawah siku, tuan-tuan berlaku sama macam orang Yahudi. Dia suruh kita letak kat dada, tapi dia tak ajar. Kita pun Allah letak situ. Maka, siku ke bawah sama macam orang Yahudi. Dan sama seperti di Amerika, seorang imam perempuan. Allah dia pun baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Lepas tu dia translate ke bahasa Inggeris. Jadi translate lagi. Itu semua semayang-semayang yang tidak belajar. Lepas tu Nabi selalu kamar itu menyusul. Semayanglah kamu sebagaimana kamu lihat. Jadi setiap ibadah yang kita buat mesti kita tahu. La taquma laisa laka bil ilmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu melakukan sesuatu ibadah kalau kamu tidak tahu. Semuanya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Taala. Setiap yang kita buat, setiap yang kita tengok ketika semayang, kita tengok kapek, kita jangan lihat kapek ini dia boleh pakai rasa rugi. Laku aku beli kat rumah satu, itulah lah. Jadi bila Nabi tanya kepada syaitan, tapi syaitan tidak akan datang berbagai-bagai, maka bagaimana kita nak stop? Orang yang dianggap lalai itu ialah mereka yang apabila datang khawatir daripada syaitan, dia ikut, dia follow. Dia jadi salih aku, follow, I follow saja. Ikut saja gambaran-gambaran yang didatang oleh syaitan itu, maka itu dianggap lalai. Apakah orang alim itu syaitan tidak laku? Orang alim pun sama. Untuk guru pun syaitan datang juga, cuma dia hantar inspektor, dia tak hantar predek. Tak boleh makan dengan kalau untuk 3 paku. IDP. Yang saya kalau itu guru yang besar. Sama juga ikut dia. Tetapi bezanya orang tahu dengan tidak tahu, iaitu orang alim dengan orang jahil. Orang jahil dia akan follow. Syaitan bawa dia nanti masa dia tengok kaset, dia pun elaborate kaset. Kaset ni tetap. Kamu ni mesti faham. Itu orang jahil. Orang alim, syaitan tunjuk kaset, dia kata beli dia buat kaset. Aku semayang menghadap Allah, bukan menghadap kaset. Itu orang alim, dia potong terus. Dia tidak follow apa yang syaitan bawa. Begitu juga lima kita. Kadang-kadang kita semayang dan dengar orang buka pai air kuat, kita buat lebih membalik, mengpapur, kalau ketawa nanti. Itulah lain. Saya syaitan bagi dengar kat dia. Itu. Apalagi kalau datang ikut otak dan juga hati. Allazi waswasi fi sudurina minal jinnati wal ins. Itu yang membuat-buatkan kita dalam hati ini terdiri daripada jin, daripada makhluk dan juga manusia. Balik sendiri. Jadi at-tahati, tanda-tanda orang ini nak pergi kepada jalan yang betul ialah mereka ini at-tajati andari buruk, dia lari atau kembali daripada rumah yang buruk, yang uncertain, iaitu dunia ini. Dunia dianggap rumah yang sementara, alam fana, bukan alam yang abadi. Tetapi kita pergi pada idadar al-qubur, iaitu rumah yang kekal abadi, iaitu akhirat. Wastidalil maut, dan bersedia untuk mati qabla nuzul maut, sebelum datangnya kematian. Tanda-tanda kematian sudah beritahu dululah lepas. Jadi dia bersedia sebelum datangnya kematian. Sebab kematian ini dia datang tiba-tiba.
Walaupun malaikat itu sudah boleh kita tanda, tapi kadang-kadang kita lupa. Dah bagi clue, dah bagi hint, dah bagi apa lagi, macam-macam kan. Tapi kita buat je. Kadang-kadang kita hapuskan tanda permatian itu. Kan? Rambut kita putih, kita dah jadi hitam. Itu tanda mati, tapi kita tutup. Supaya kita tengok, tak perasan. Oh, aku tak cukup lagi tanda mati. Sebab dia pergi jahit rambut dia. Mana nak nampak putihnya? Dah kita lutut longgar. Pergi jet, masuk apa? Dia jet kat kepala lutut, masuk beris ke masuk apa lagi. Sebab dia sakit. Hilang sakit. Macam-macam. Ini teknik-teknik sekarang. Sebab saya tahu ni adik saya dulu dia main bola. Wakil telefon. Jadi dia kena injury kat kepala lutut. Lepas tu pergi jet. Boleh main balik. Lepas tu sekarang dah tak main, sakit balik. Jadi sebaik saja hal ini terlintas dalam hati seseorang, maka mula ia akan berkata kepada dirinya sebagaimana berikut. Oh, aku sekarang menyadari bahawa diriku ini dikurnia dengan bermacam-macam kenikmatan oleh Allah. Seperti nikmat hidup, nikmat mempunyai sifat kudrat, boleh berbuat sesuatu, mampu berfikir, dapat bercakap di samping terlepasnya diriku dari bermacam-macam ujian dan musibah. Banyak musibah yang terhindar dariku, dan aku tahu bahawa semua nikmat ini ada pemberinya yang menuntut supaya aku bersyukur kepadanya dan berkhidmat kepadanya. Dan apabila aku lalai, lupa, tidak bersyukur dan tidak berkhidmat, pasti dia akan menghilangkan nikmatnya, dan pasti aku diberi hukuman dan balasan darinya. Jadi orang dia perhati bahawa bila dia bersedia untuk mati, maka secara otomatis kita akan sedar betapa Tuhan bagi kita nikmat macam-macam. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat badan, kita sihat dan sebagainya. Kita boleh berfikir, kita boleh guna komunikasi. Zaman dulu susah payah, sahabat-sahabat nak call, orang jauh, dia kena pakai telepati ataupun dia kena sampai kepada alam kasyaf. Dapat ilmu laduni baru dia boleh komunikasi. Kita sekarang tak payah, beli satu S4 dia boleh cakap dengan mak kita kat kampung. Kalau pakai video pun boleh tahu mak kita tengah masak. Tengah masak pakai baju kaftan, masak kat dapur. Hai mak, jangan kat tinggi dengan tu. Boleh nampak. Tapi dulu terpaksa. Kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak umat umpamanya diberi kasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia sedang membaca khutbah. Panglima perang yang berperang di sempadan Parsi yang jaraknya 500 km daripada Madinah, tersepit dengan tentera Parsi di antara dua bukit. Lalu Safwan, tentera Islam ini, Safwan umur baru 20-an, dah jadi panglima perang. Dia minta tolong. Dia kata, Umar, tolong. Ini perbicaraan yang mudah tahu. Orang kata, kenapa tak minta tolong Tuhan? Kenapa minta tolong Umar? Tanya kita dia. Dia minta. Jadi kita kata, Umar, tolong. Umar pada ketika itu sedang membaca khutbah di Madinah. Tengah-tengah baca khutbah, Tuhan tunjuk kepada dia. Tentera Islam tersepit. Tentera musuh sudah naik bukit, tapi satu bukit lagi masih kosong. Allah tak sayang macam LCD. Saya mana nampak? Lalu saya kata, irfa' jabal. Naik bukit. Padahal khutbah itu tentang lain. Tiba-tiba naik bukit. Sahabat kata, Umar ni buat terlihat aku pula ni. Pak Imam ni, khatib ni naik bukit. Tadi tajuk lain. Habis dia khutbah, orang tanya, Umar, apa tak naik bukit? Kan tadi kan tajuk lain. Kata Sayyidina Umar, aku bukan cakap dengan kau. Aku bercakap dengan tentera Islam yang berada di sempadan Parsi, yang sedang dikepung oleh musuh. Untuk menyelamatkan mereka, maka aku suruh naik bukit. Ada sahabat saya, ada sahabat tidak. Betul rumah ni. Tahu, 500 km. Bukan dekat. Kalau sekarang dia dah boleh call kan. Boleh call. Mama, halo, bola satu, bola dua. Ya, bola dua tengah macam khutbah ni. Faham? Oh ni kami dah sakit ni. Kau naik dia bukit dulu. Jadi kalau orang tengok itu, pegang handphone, orang baca, biasa. Macam kita sekarang kan. Tapi saya nombor tu. Mat, tak ada aku tak ada. Naik bukit saja. Lalu di sana bersafan, Umar dulu. Panglima tak jalan dan soalan tanya. Safan yang kau minta tolong Umar tu, Umar tahu ke? Umar ni duduk Madinah 500 km, jauh daripada kita. Mana dia dengar? Kata Safan, aku tahu dia dengar. Dan dia telah memberi jawapan, suruh naik bukit. Maka dua tentera dan juga jemaah ni, bila mereka bertemu balik daripada peperangan, mereka tanya, ada tak ketika-ketika tertentu ini Umar suruh ada naik bukit yang bukit? Siapa ada dengar? Kata sahabat, kami semua dengar. Sebab kami masa tu sedang nak semai jemaah, Umar membaca khutbah, dia suruh naik bukit. Kami boleh juga. Kata dia beritahu kepada panglima perang itu Safwan.
Betul tak Safwan kata Umar? Betul. Jadi kita tu bila pertemuan dua tentera Islam dan juga jemaah ini bertemu, lalu mereka kata, oh betul, maknanya Umar boleh tahu. Dia tak ada pakai apa. Ini benar-benar yang Allah Ta'ala bagi, yang dinamakan dalam ilmu tasawuf ialah ilmu laduni. Ya, betul boleh tengok dalam surah Kahfi ayat 60 sampai ayat 82 tentang kita laduni. Ayat 65 Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Musa, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nanti kamu berdua, iaitu Nabi Musa dan juga Nabi Yusuf, kamu berdua akan bertemu dengan seorang hamba-Ku di antara hamba-hamba-Ku yang aku beri nikmat kepadanya dan aku kurniakan ilmu laduni kepadanya, iaitu ilmu dititipkan, ilmu yang datang terus daripada Allah SWT. Tak perlu kita belajar, tak perlu kita baca kitab, dan tak ada manusia boleh ajar kecuali Allah SWT sendiri. Ini nama dia ilmu laduni. Dan ada masyarakat kita yang menolak tentang ilmu ini. Tak apa, ya, sebab ilmu laduni tidak diberi kepada semua orang. Kita tak boleh belajar di sejarah, kita tak boleh belajar di ilmu, kita tak boleh belajar di Yaman, kita tak boleh belajar di KNU, NUA. Tak ada. Ilmu ini adalah khusus Allah Ta'ala lagi. Sebab itu kita tengok cerita ini, kenapa Nabi Musa disuruh oleh Allah Ta'ala pergi kerajaan dengan Nabi Khidir, sedangkan Nabi Musa itu seorang Rasul, Nabi Khidir seorang Nabi. Dari segi pangkat dia lebih rendah. Tetapi suatu ketika Nabi Musa balik daripada ceramah berdakwah, Yusuf ini khadam dia ikut. Lalu dia tanya, oh hebat lagi tuan ceramah ni hebat, semua orang tengok, wah, kata Nabi Musa, adakah awalan lebih hebat daripada tuan? Mana ada? Bukan begitu, tuan yang paling hebat. Tahu tak apa? Kata Nabi Musa, tahu tak apa? Jadi bila Nabi Musa bercakap seolah-olah ada perasaan takabur sikit, lalu Allah Ta'ala tegur Musa, hei Musa, ada lagi umatku, hamba-Ku yang lebih alim daripada kamu. Wah, Nabi Musa seorang Rasul, bila ada Tuhan kata ada lebih tahu lagi daripada dia. Wah, dia kata ini tak boleh jadi. Dia tanya Allah, apa? Allah Ta'ala kata, kalau kamu nak belajar, kamu pergilah di antara pertemuan dua laut, iaitu Laut Merah dengan Laut Mediterranean. Dia akan berada di atas batu. Tanda ya Allah, kamu bawalah ikan dalam tabuk dalam bekas. Nanti kalau ikan itu hilang, bermakna di situlah lelaki tadi. Itu disebut fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina tu. Maka berjalan mereka kaki kita berhenti. Ada 3 fi'ah. Dia berhenti dan Musa kata, nah roti, kau satu, aku satu. Maka makan, tengok ikan, ada, jalan lagi. Bila penat, berhenti lagi, makan lagi. Tengok ikan, ada, jalan lagi. Kali ketiga, roti pun tinggal sepertinya. Waktu pun sudah gelap. Dan Musa cepat-cepat bagi makan, dia sujud, nasi itu tak jumpa. Habis makan, dia jalan. Bila dia jalan, dia lupa dah tengok ikan. Lalu dia kata, tengok ikan tak? Buka tengok, ikan tak ada. Sudah, kita dah lepas daripada dia. Kita kena rekod balik. Orang tua kata apa? Kalau tak jalan, kembali ke pangkal jalan. Itu lagi, pusing balik. Dia pusing balik, lalu dia nampak ada seorang lelaki duduk atas batu. Kata Nabi Musa kepada sahabat dia, Yusuf tadi, Yusuf kamu balik, aku nak menuntut dengan orang ini. Dan Nabi Musa menghadiri, beri salam, Assalamualaikum. Tuan, jawab Nabi Khidir, waalaikumsalam ya Musa. Nah, awal-awal apa? Lalu kata Nabi Musa, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. Qala innaka lam tastati'a ma'iya sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insyaallah sabra wa la a'si laka amra. Lalu Nabi Musa tegur Nabi Khidir dan dia kata, Tuhan beri tak Tuhan ajar saya ilmu yang Allah Ta'ala beri kepada Tuhan yang tidak diberi kepada saya. Apa jawab Nabi Khidir? Engkau tidak akan bersabar dengan aku. Bagaimana kamu mungkin bersabar? Kerana ilmu ini kamu belum ada, kamu belum menguasainya. Sebab ini ilmu hakikat yang istilah tasawuf sekarang disebut ilmu hakikat ataupun ilmu laduni. Sebab ilmu tak ada belajar. Kalau ilmu matematik jangan berdekara siapa pun jalan yang dua, okey lah. Tak boleh jadi Nabi Musa masuk sekolah. Kita pun boleh jawab. Terutama orang bank ni, matematik mesti A je lah. Tidak tak ada kita bank ni. Sebab nak kira duit semua lah. Matematik mesti lain, saya tak apa. Matematik mesti dulu. Maka bila begitu, apa jawab Nabi Khidir? Kamu tidak akan sabar dengan aku. Tapi Nabi Musa jawab lagi sekali, qala satajiduni insyaallah sabira wala a'si laka amra. Kamu akan dapati aku ini orang yang sabar dan aku tidak akan mengingkari kamu. Itu dengan jaminan. Nabi Musa beri jaminan, insyaallah, don't worry, be happy, saya akan sabar, kamu ajar saya.
Lalu kata Nabi Khidir beri satu syarat. Fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Boleh kamu ikut saya, tetapi syaratnya jangan kamu tanya sehingga aku beritahu. Setuju? Kata Nabi Khidir, anak Musa, okey, setuju. Dia antara hatta idza raqiba fi safinati qarabaha. Sampai akhir ayat tu dipanjang, saya baca habis ayat. Dekat kita. Nah, kita boleh tengok dulu. Saya cerita bulan lepas pula. Itu di continue buat satu sikit. Jadi itulah cerita di mana akhirnya apa? Qala hadza siraqu baini wa baini sa'unabbi'uka bi ta'wil ma lam tastati' alaihi sabra. Akhirnya kata Nabi Khidir, berpisahlah kita. Sebab apa? 3 petunjuk yang ditunjuk oleh Nabi Khidir, Nabi Musa fail. Nabi Musa komplain, lalu berpisahlah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Tapi sebelum Nabi Musa berpisah, Nabi Khidir memberitahu kenapa dia tepuk kapal, kenapa dia bunuh budak, kenapa dia betulkan tiang tidak ambil upah. Kita bisa kemudian saya beritahu ini dia. Nak siapa nak tahu buka Quran, surah Kasih ayat 60 sampai 82. Baca cerita itu. Ini menarik. Tentang di mana dua manusia yang Tuhan, satu Tuhan bagi ilmu gaib, satu Tuhan tak bagi. Nabi Musa dapat ilmu yang gaib, walaupun boleh cakap dengan Tuhan. Nabi Khidir mendapat ilmu lagi, iaitu ilmu gaib. Macam mana dia beritahu depan tu ada pelajar. Macam mana dia beritahu budak ni bakal jadi kafir. Macam mana dia beritahu di bawah dinding yang nak runtuh tu ada harta karun di bawah tu. Jadi ini benda-benda gaib yang kita kata. La ya'lamu ta'wilahu illa Allah wa rasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui yang gaib itu melainkan Allah dan orang yang diberi ilmu pengetahuan yang mendalam. Ini benda-benda yang sebab tu kita belajar tasawuf, kita mesti open mind. Jangan kita close. Tuan datang dengan gelas yang separuh, buang separuh kat luar. Jangan datang dengan penuh. Kalau datang penuh, tuan mungkin tidak akan terima lagi. Saya tuan, tumpah. Jadi bagi 3, kita ada 3 ilmu, fiqh, tauhid dan juga tasawuf. Datang dengan 2/3. 1/3 itu standby untuk diisi dengan ilmu tasawuf. Kalau tuan datang penuh dengan 2/3 atau 3/3 fiqh, akan jadi masalah. Tuan tak akan terima ilmu tasawuf. Sebab dia benda yang macam luar biasa, pelik, dia hakikat. Dia ilmu rasa. Dia bukan ilmu teori. Ilmu fiqh dia teori. Kita nampak dia boleh hukum. Sebab nampak. Kita tak boleh hukum orang ni dengki ke ataupun orang ni takabur ke selagi dia tidak buat. Nanti kita tengok dia, wah ini dengki, wah ini muka, tak boleh. Tak boleh hukum lagi. Sehingga orang itu buat. Baru fiqh kata, halal. Betul. Tak boleh. Saya tahu benda dalam hati. Benda yang berkait dengan hati. Tetapi akhirnya dia akan keluar juga melalui panca indera kita yang 5. Tangan, kaki, mata, hidung, rasa dia. Dia akan tunjuk. Sebab apa? Hati ini Nabi kata, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat saluhal jasadu kullu, fa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbi. Nanti dalam diri kamu ada segumpal darah. Yang kalau baik dia baiklah semua, kalau jahat jahat semua. Iaitu hati kita. Allah mulai panggil jantung.